saya akan mulakan. Tak apa, nanti saya akan tengok mesej-mesej anda. Tolong sahabat-sahabat, jangan maki hamo, jangan caci maki, tolong jaga adab, yang especially yang kalau dah follow saya lama-lama, okey, akan tahu cara saya. Kita tak boleh tak setuju dengan sesiapa pun, tapi akhlak dengan adab akan jaga, insya-Allah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebelakangan ini, ke beberapa hari ini, banyak isu yang telah berbangkit dan sebagainya. Dan mungkin yang sedang menonton ini ada yang dari background yang dah lama follow saya, ada yang baru kenal saya, ada yang tak kenal saya. Kenapa tiba-tiba Cina ni muncul pula kan, nak cari populariti ke, nak tumpang populariti ke dan sebagainya ke. Okay, fine. Masing-masing datang dengan pelbagai persepsi, dengan pelbagai pandangan, dengan pelbagai latar belakang. Okay, tapi apa-apa pun, saya mulakan dengan saya sampaikan salam dan selawat ke atas junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga, okey, saya juga doakan agar sahabat-sahabat semua sihat walafiat. Jikalau ada sahabat-sahabat sanak saudaranya terkena COVID, saya doakan agar dikurniakan kesembuhan. Kerana buat makluman sahabat-sahabat, walaupun saya tak update di Facebook, saya tak update di IG saya, sebenarnya ibu bapa saya, kakak saya, abang saya, dua anak saudara saya sekarang masih sedang dikuarantin di rumah mereka kerana mereka semuanya dalam satu rumah didapati positif. Mereka didapati positif. Jadi mungkin ada orang kata kalau dah positif tu, kenapa brother nak masuk campur semua ni? Sebenarnya saya tak masuk campur. Kalau sahabat-sahabat ikut dari awal, okey, kita tahu apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Baik, saya mulakan dengan tajuk kita, iaitu saya sokong. Suka saya ambil satu ayat dalam Quran untuk jadi renungan kita dahulu. Dalam Quran, surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 70 dan 71, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah berfirman, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa qulu qawlan sadida, dan ungkapkanlah perkataan yang benar. Ya, bercakap benar. Yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah akan mempertingkatkan, memperelokkan amalan-amalan kamu, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan memperoleh kemenangan yang besar. Dan ahli tafsir mengatakan, faqad faza fawzan azima, kemenangan yang besar itu bermaksud sebenarnya jannah untuk mereka yang taat kepada Allah dan Rasul. Okey? Baik. Jadi tajuk saya sokong. Saya sokong apa? Along the way, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan dapat jawapannya. Saya sokong apa? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Pertama, sudah tentu ini ada related dengan apa yang sahabat saya, Caprice, okey. Nak kata saya rapat dengan Caprice? Tak, saya pernah berjumpa dengan dia sekali. Okey, saya pernah berjumpa dengan Caprice sekali. Okey, di pejabat jauh sebelum PKP dulu, ketika pelancaran app beliau, Islam Pro, beliau ada jemput saya. Okey, fine, itu satu. Kami juga ada berhubung melalui Instagram atas dasar dakwah yang ada persamaan di situ. Tetapi sahabat-sahabat, ada sedikit, mungkin ada yang kata saya bias, saya nak tumpang populariti, saya mengerukkan keadaan, sepatutnya saya mendamaikan. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat lihat, saya belum lagi mengatakan sebarang perkara pun, tetapi taubahan telah pun sampai. Okey je, okey. Sebab hak masing-masing. Cuma tugas saya sebagai pendakwa, mungkin ada yang kata, pendakwa apa ni memecah belahkan? Tak apa, kita akan come to that insya-Allah. Okey? Kita akan come to that. Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ungkapkanlah perkataan yang benar. Jadi malam ini saya akan ungkapkan perkataan yang benar kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Soal orang akan suka, orang akan sokong, orang akan terima, itu di luar kemampuan saya. Okey, itu di luar kemampuan saya.
Yang pertama, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Okey. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan kepada apa yang Caprice saya bukan defend Caprice sebab saya nak cakap tentang diri saya, bukan cakap pasal Caprice je. Okey. Now, perkara pertama tuan-tuan dan puan, bila Caprice dia kata dia nak buat live 21 Julai. Okey. Bila dia kata nak buat live 21 Julai, saya lihat okey, kalau nama Caprice tu kita gantikan dengan orang lain. Okey. Najib Razak, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin. Dia kata nak buat live. Dia kata akan buat satu pengumuman. Nah, kalau dia buat satu pengumuman, dia dah bagi hint apa pengumuman, tapi dia tak bagi hint yang jelas. Dan kita, sebenarnya, kita yang tak berada di tempat itu, kita pun, we do not know apa yang berlaku. Sikap kita yang sepatutnya, bukan menyokong, dan bukannya membangkang beliau. Mungkin ada yang kata, bro kalau kata jangan menyokong, habis tu kenapa bro menyokong? I will come to that insyaAllah. Kenapa saya menyokong? Okay, kenapa saya menyokong? I will defend that. I will tell you that. Okay, I will share with you why. Sebab, bila mana ada orang nak membongkar, menurut Caprice, dia kata, saya akan membongkarkan kebenaran. Now, according kepada dia, itu adalah kebenaran. Maka sebagai Muslim, bukankah kita diajar untuk mendengar dulu, untuk menjustifikasi dan mendengar, kemudian tadabbur, kita berfikir betul tak itu kebenaran ke tidak. Sedangkan belum lagi berlaku. Tapi apa yang telah berlaku adalah ada yang mula menyokong tanpa mereka tahu apa yang berlaku. Okey, dan ada yang mula menyerang tanpa mereka tahu apa yang Caprice akan bentangkan lagi. Selain daripada mengatakan, oh Caprice engkau ni attention seekers lah, bla 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 dan sebagainya. Saya bukan nak defend Caprice. Yang dah lama ikut saya di IG bertahun-tahun ataupun yang baru kenal saya, let me share with you some of the track record yang pernah kami di MRM, Multiracial Reverted Muslim NGO saya, ada. Antaranya, sejak 2016, kami di MRM dengan istiqomahnya mendedahkan tentang gerakan LTTE, Liberation Tamil Tiger Ilm. Sejak 2016. Waktu kami mula dedahkan, orang kata, oh, okay, ini nak cari gaduh, ini tak betul. Fast forward 2019, PDRM T8 buat tangkapan. 12 individu ditahan under SOSMA. Kemudian ada yang dibebaskan. Okey, kita tak masuk yang itu. Kemudian kami mendedahkan banyak pergerakan kultus Kristian yang bertapak di Malaysia yang menggunakan gerakan kepimpinan wanita dan remaja. Okey, untuk mempropagandakan kristianisasi, membawa rakyat Malaysia pergi ke Korea untuk dikristiankan. Kami dedahkan. Kemudian Kementerian Kerajaan ambil tindakan. Okey, jadi di situ track record telah ada. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang tak sabar, ada yang kata, aduh lambat cepat sikit lah. Saya akan kata, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, jikalau anda masuk, hanya nak tahu apa yang anda nak tahu, saya akan bagi tahu, sorry, this is not the platform. Sorry, this is not the platform. Saya ada skrip ke kat depan? Tak ada. Tak ada skrip. Saya cuma kena ada dalil kat depan. Sebab ada benda kita lupa kan? Okey? Ada benda kita lupa kan? Saya tak buat apa yang orang nak saya buat. Saya buat ikut perancangan, apa yang seharusnya buat, apa yang perlu buat, mana satu yang perlu didahulukan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa boring straight to the point nak dengar you hantam orang. Sorry. This is not the platform. If you expect that, this is not the platform. Platform ini saya nak jelaskan kepada kita sebagai Muslim, kalau anda masih beranggapan anda adalah Muslim, maka nasihat ini untuk anda juga. Okey? Okey? Nah, ada orang dah start mencarut, tak apa. Biar, tolong jangan layan. Okey? Now, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sokong? Saya sokong kebenaran. Soalan yang sama saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sokong tak kebenaran? Takkan tak sokong kan? Okey? Sokong tak kebenaran? Simple je. Kalau sokong kebenaran, then we are on the set platform.
Tetapi jikalau anda kata, no, saya tak sokong kebenaran. Saya hanya sokong orang yang saya nak sokong. Saya hanya sokong orang yang popular. Saya hanya sokong pujaan saya. Then sorry, this life is not for you. Ini bermaksud no point untuk kita bercakap jikalau minda kita tertutup. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak akan dapat satu kesimpulan yang orang kata apa, yang objektif kat situ. Okey? Tidak. Siapa yang sokong kebenaran, saya kata, jom. Ahlan wa sahlan. Kita on the same platform. Kita mulakan dengan kita semua sokong kebenaran. Okey? Yang tak sokong kebenaran, saya kata, terima kasih kerana masuk sebentar untuk tengok live saya. Kalau anda rasa tak sokong kebenaran, dia tak perlu nak dengar. Kerana apa yang saya kongsikan ini adalah tentang kebenaran. Walaupun pahit. Walaupun pahit. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, ada satu hadis daripada Nabi SAW. Okey? Ada satu hadis daripada Nabi SAW, daripada Abu Zar radhiyallahu an, di mana Abu Zar mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan 7 perkara kepada beliau, dan antaranya ini nasihat yang Nabi SAW berikan kepada Abu Zar, dan ini juga nasihat yang saya nak ikut. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan nak ikut nasihat Nabi ke tidak, tapi saya nak ikut. Nak hantam saya, tapi saya tetap nak ikut. Tak setuju, saya tetap nak ikut. Okey? Iaitu nasihat yang kelima, Nabi SAW. Okey, saya bacakan 7 nasihat Nabi itu dulu. Okey? Ada orang kata, ada skrip kan? Nah, ni skrip dia. Okey? Ni skrip dia. Skrip saya ialah dalil yang saya tak berapa ingat. Sebab bagi saya, ketelusan dalam beragama berpandukan kepada dalil agama kita yang kita pegang. Okey? Jadi, Nabi SAW bagi 7 nasihat kepada Abu Zar, iaitu pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Pertama. Kedua, memerintahkan agar melihat pada orang di bawah, okey, dalam hal harta, dan jangan lihat pada orang yang berada di atas dalam hal harta. Ketiga, memerintahkan kepada Abu Zar untuk menyambung tali silaturahim, hubungan kerabat walaupun kerabat tersebut bersikap kasar. Sebab tu tadi saya katakan, kalau tuan-tuan dan puan ada orang tengah provoke, maki kita dan sebagainya, jangan layan, jangan balas dan sebagainya, tak perlu. 3. Keempat, beliau memerintahkan agar tidak meminta-minta pada seseorang pun. Jangan meminta-minta, okey, pada seseorang. Yang kelima, ini yang saya nak ikut malam-malam ini, yang saya nak kongsi, iaitu beliau memerintahkan untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Yang keenam, memerintahkan padaku agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwah di jalan Allah. Kita akan dicela. Saya sedang dicela dan saya akan dicela. Siapa-siapa yang nak buat dakwah, dia akan dicela. Okey? Siapa-siapa yang rasa nak mencarut tu, saya kata mungkin tak perlu nak tengok live tu. Kerana bagi saya, walaupun anda bernama Muslim, kan, tetapi dengan anda mencarut, anda mencerminkan kepribadian yang tidak elok, yang tidak melambangkan Islam. Mencarut. Nabi SAW mengatakan bahawa, okey, bahawa tidaklah seorang yang beriman itu dia mencaci maki, dia mencarut, bercakap perkataan yang kasar. Okey? Jadi kalau siapa-siapa yang nak mencarut tu menunjukkan teladan yang tidak baiklah. Kerana dalam IG ni pun mungkin ada kanak-kanak kan, ada remaja kan. Apa contoh kita nak tunjuk hanya kerana kita tak setuju, kita nak ikut orang politik, pergi jerit-jerit dalam parlimen, kita tak macam tu. Sahabat-sahabat yang dalam ikut saya akan tahu, saya tak setuju dengan sesiapa, saya tak mencarut kat orang tu. Okey? Bukan sebab saya bagus, sebab itu ajaran Islam. Kita nak ikut Islam, bukan Islam ikut kita. Okey? Nah, maka yang ketujuh, beliau memerintahkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka 3 benda ini yang saya nak ikut pada malam ini, iaitu berkata benar walaupun pahit, iaitu untuk agar tidak takut terhadap celaan, orang nak hina, orang nak caci maki ketika berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh adalah memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Saya tak mampu untuk buat malam ini jikalau tak ada daya dan upaya dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Now, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, jikalau kita menyokong kebenaran, kita sokong kebenaran, kita letak ke tepi kes Caprice ni dulu. Kita letak kat tepi kes Caprice dulu. Kita masukkan kes-kes yang lain. Apa saja kes yang anda terfikir.
Jika kita menyokong kebenaran dan ada orang kata dia nak sokong kebenaran, dia nak dedahkan kebenaran, sepatutnya sikap kita sebagai orang beriman adalah menyokong dia jikalau apa yang dia cakap betul. Bukannya sebelum dia sempat lagi nak buat sebarang perkara, kita adalah caci maki. Mungkin ada yang kata, tapi brother, kalau dia nak dedah, dia nak cakap kebenaran, cakaplah terus. Kenapa nak tunggu masa? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh menurunkan Al-Quran sekaligus, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan berperingkat, secara berperingkat untuk mudah difahami. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala ada orang kata dedah aje. No, it's not as simple as that. Kalau tuan-tuan dan puan-puan guna prinsip macam tu, ketika ada ahli politik pujaan anda yang mengatakan perkara yang sama, kita akan tunggu ni, kita akan tunggu tu. Kenapa tidak dikatakan perkara yang sama? Contoh, pihak syarikat telah pun tahu siapakah calon yang mereka akan lantik untuk jadi pengurus besar, untuk jadi CEO. Mereka akan kata tunggu akhir bulan. Calon dah ada. Dah tahu siapa dah. Kenapa tak maki terus? Bos, tak. Dia ada tertib dia, ada cara dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting sekarang, kita sebagai Muslim, kita nak kebenaran, kita ikut kebenaran. Jangan takut orang cela. Nasihat ini juga saya berikan kepada Caprice, kepada saya, kepada semua, kepada Abid Liu dan sebagainya. Semua. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. As simple as that. Okay? Kalau kita sokong kebenaran, lihat. Islam ajar kita apa? Islam ajar kita jangan fanatik. Jangan fanatik. Jangan taksub. Okay? Jangan taksub. Taksub apa? Lihat, bukan kata saya tahu ada yang tak nak ikut, ada yang tetap dah pendirian. Fine. Because for me, I'm not here to convince the people who are committed to misunderstood. I'm not interested. So, tugas saya adalah fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah amaran, berilah peringatan. Sesungguhnya tugas kamu hanyalah memberikan peringatan, memberikan amaran, dan kamu tidak diberi kuasa untuk mengubah mereka, untuk menjadikan mereka suka kamu, mengikuti kata-kata kamu. Tak ada. Itu bukan tugas saya. Okay? Siapa yang nak caci maki, anda akan perlu menjawab di akhirat. Sahabat-sahabat, tolong yang ikut saya lama, tolong jangan caci maki, tolong. Sebab akhirnya, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Okey. Baik. Saya beritahu kepada anda, saya kongsikan dengan anda, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu daripada seorang sahabat Nabi. Peringatan dia supaya kita jangan taksub. Kerana bila kita taksub, jikalau orang, mana-mana individu, again, I'm not referring to any single one. Kalau anda nak refer kepada sesiapa, itu hak anda. Jikalau kita taksub kepada sesiapa, hatta saya selalu sebut dalam posting saya, kalau saya salah, jangan ikut. Kalau saya betul, sokong. Kalau apa yang saya bawa itu dari Quran dan Sunnah, sokong. Walaupun dia berbeza, dia tak selari dengan agenda, dengan kemahuan hawa nafsu, kena sokong. Okey? Sebab apa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, ini sahabat Nabi ya. Dia mengatakan bahawa celakalah orang yang mengikuti orang-orang yang alim, kerana kesalahan orang yang alim itu akan mempengaruhi mereka. Kerana beliau ditanya, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Lalu dia kata, ini kerana seorang alim berkata tentang sesuatu berdasarkan pendapatnya, kemudian si pengikut mendapati orang yang lebih tahu tentang Rasulullah SAW dari imamnya, tapi dia meninggalkan perkataan orang yang lebih tahu tersebut. Kemudian pengikut itu berlalu. Maksudnya, bila mana ada orang membawakan kebenaran, sedangkan dia pernah belajar sesuatu daripada orang ini, tetapi menangkan orang ini, apa yang dia cakap tak sama dengan dia, tetapi dia ni lebih menepati kebenaran, maka Abdullah ibn Abbas kata, celakalah kepada orang tu. Bukan saya. Bukan. Okey? Kemudian, seorang lagi sahabat Nabi yang dijanji syurga. Okey? Nanti saya akan sebut pasal, sebab saya tahu ada orang nak tanya saya pasal Abid Liu. Nanti saya akan jawab, insyaAllah. Tunggu. Okey? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian mengambil seseorang sebagai teladan, kerana kadangkala seseorang beramal dengan amalan ahli syurga,
Kemudian dia berbalik kerana ilmu Allah dan beramal dengan amalan ahli neraka. Kemudian dia mati sehingga menjadi ahli neraka. Dan kadang-kala seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia berbalik kerana ilmu Allah dan beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dia mati, lalu dia menjadi ahli syurga. Kalaupun engkau harus mengikuti seseorang, ni, Ali bin Abi Talib bagi nasihat kepada kita. Kalau kita nak ikut seseorang, maka Ali bin Abi Talib kata, maka ikutilah orang-orang yang sudah mati, bukan orang yang masih hidup. Kerana orang yang masih hidup ini tidak bebas daripada fitnah. Tidak bebas daripada fitnah. Okey? Bukan kata saya. Kata daripada Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi. Dan saya sebenarnya, saya nampak ramai ada yang nak, bukan ramai, ada yang nak kecam, Capri dan sebagainya. Saya doakan hidayah buat anda. Sama juga yang mencaci maki Abid Liu, mencaci maki ahli politik yang lain, saya doakan hidayah untuk anda. Kerana itu dengan jelas, okey, kerana itu dengan jelas menunjukkan adab dengan akhlak anda, okey, tidak selari dengan ajaran Islam. Saya tegur terang-terang. Itu bermaksud anda tidak faham Islam. Kerana jikalau anda faham Islam, anda tidak akan caci maki begitu. Anda tidak akan caci maki begitu. Anda akan mendoakan agar Allah hilangkan kezaliman daripada dia jikalau dia berlaku zalim. Dia ada jikalau. Bukannya terus-menerus mendoakan kezaliman, mendoakan kecelakaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu? Okey? Baik. Tak kisahlah siapa-siapa anda, I don't care. Bagi saya, I speak without fear or favor. Okey? Saya tak bergantung harap pada sesiapa, tak bergantung harap pada simpati orang. Okey? Fine. Keredaan Allah yang kita cari. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saya nak share. Nak dengar silakan. Nak terus caci maki, saya tak boleh nak ban, is your right. Tapi itu jelas menunjukkan adab akhlak anda di mana. Islam, adab akhlak kena ada. Kerana Nabi SAW kata, perkara yang paling berat ditimbangan selepas kalimah la ilaha illallah adalah husnul qulub. Adalah akhlak yang baik. Yang suka caci maki, yang suka tuduh, saya tahu ada yang tuduh saya, ada yang caci maki saya, siap cakap Cina ni apa, mualaf ni, saya okey je. Saya tak kisah. Sebab saya sebenarnya saya juga nak ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih baik kepada anda. Kerana dengan anda memfitnah saya, mencaci maki saya, anda telah memberikan pahala kepada saya. Saya tak ada ruang untuk berterima kasih kepada anda. Okey? Saya okey je. Baik. Teladan yang baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ingatlah, jangan sesekali salah seorang di antara kalian bertaklid, mengikuti kepada seseorang dalam masalah agama. Jika panutannya beriman, dia ikut beriman. Dan jikalau orang yang diikuti itu kufur, dia kufur. Sesungguhnya tidak ada teladan pada manusia yang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Malik, seorang imam yang besar, dia pernah berkata, sesungguhnya jikalau kamu nak fanatik, kamu nak betul-betul ikutlah manusia yang telah berada di dalam kubur. Sambil dia menunjuk kepada makam Nabi SAW. Tidak ada ketaksupan pada sesiapa. Kepada Caprice ke, kepada Abid Liu ke, Najib ke, kepada Anwar ke, Lim Kek Siang ke, Lim Guan Eng ke, Anwar Ibrahim ke. Siapa-siapa pun tak boleh taksub. Itu petunjuk daripada Nabi dengan sahabat, dengan imam hebat. Sayang, 1000 kali sayang. Kita yang Muslim pada hari ini, kita kata ikut Quran dan Sunnah, tapi panduan daripada Quran dan Sunnah kita belakangkan. Tetapi kita ikut hawa dan nafsu kita. Okey? Kita ikut hawa dan nafsu. Dan saya tegur siapa-siapa pun. Dan Ibnu Mas'ud juga berkata, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai ikutan, maka jadikanlah orang yang sudah mati sebagai ikutan, kerana yang masih hidup tidak akan aman daripada fitnah. Mereka yang sudah mati itu adalah para sahabat Rasulullah SAW serta Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling utama, generasi terbaik dari umat ini. Hati mereka paling bertakwa,
paling dalam ilmunya dan paling sedikit menyusahkan diri. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya menegakkan agamanya. Maka fahamilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka. Sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang benar. Dan Abdullah Ibn Mubarak, seorang ulama, dia kata, boleh jadi seseorang yang memiliki kebaikan, okey, dalam Islam terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, maka janganlah diikuti kesalahan serta kekeliruan orang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tutup laptop. Sekarang I will be talking straight to your point. Okay? Saya akan cakap face to face dengan anda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Apa yang anda mahukan dalam kehidupan? Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah nak tanya Caprice kat mana dan sebagainya. Dia adalah dengan saya. Dia masuk untuk memberikan sokongan supaya crowd dia juga masuk tengok. Okay? Untuk bagi perkongsian. Bukan sebab saya nyokong dia dan sebagainya. It's nothing to do with that. It's nothing to do with that. Sekarang saya dah tutup laptop. Saya cakap straight face to face dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Kita sokong apa? Kita sokong manusia ke sokong prinsip? Ada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang kata dia hanya sokong manusia? Maka soalan saya seterusnya ialah, jikalau anda menyokong manusia, maka adakah anda akan terus menyokong manusia yang sama jikalau prinsipnya salah? Jikalau anda kata, saya tetap akan sokong manusia itu walaupun dia salah, ini bermaksud anda taksub. Ini bermaksud anda taksub tidak objektif, tidak rasional. Tetapi jikalau anda kata, saya sokong prinsip tanpa mengira siapa pun dia. Yang betul itu betul, yang salah itu salah. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan bahawa taatlah kepada pemerintahmu walaupun yang memerintah kamu itu adalah seorang hamba abdi. Hamba abdi tak ada apa. Hamba abdi tak ada apa. Tapi Nabi kata taat walaupun dia adalah hamba. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya, jika anda sokong individu, sekali lagi, I don't name anyone. Nak refer kepada situasi semasa, silakan. Ada orang kata sekarang keadaan COVID. Yes, keadaan COVID, kami di MRM, saya tak kata saya. Sebab duit tu bukan duit saya. Okay? Duit tu duit NGO. So, kami dari tahun lepas, hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kami telah belanja hampir 2 juta untuk inisiatif bagi sumbangan kepada masyarakat. Orang yang menyumbang dapat pahala. Saya tak dapat kredit. I don't care. Sebab kredit tu bukan untuk saya. Sebab yang sumbang tu anda, kami menjalankan amanah kami. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau anda sokong individu, anda sokong parti politik, anda sokong organisasi, berbelah bahagi, persoalan saya. Jikalau anda sokong mereka ini, adakah anda tetap akan menyokong mereka jikalau mereka salah? Jikalau anda tetap sokong walaupun mereka salah, ini bermaksud anda tak rasional, anda tak objektif. As simple as that. Jikalau anda sokong prinsip, maka anda berada di jalan benar. Kerana analoginya begini. Jikalau ada seorang kanak-kanak 3 tahun, baru pandai bercakap. Bila ditanya kepada dia, adik, 2 campur 2 berapa? Dia kata, angka 4, 2 campur 2, 4, angka 4, 2 campur 2, 4. Okey, tak pun tanya soalan lain. Adik, 1 campur 1 campur 1 berapa? Dia kata, 3 angka, 3. 1, 1, 1. 3 angka jawapan. Datang seorang profesor matematik, berpakaian tie, ada gelaran Tan Sri, Profesor dan sebagainya, hebat. Bila ditanya kepada dia, Tan Sri, awak ni kan Profesor PhD dalam matematik kan? 1 plus 1 plus 1 equal to how many? Dia kata, no, 1 plus 1 plus 1 plus 1 is not equal to 3. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia? Siapa yang benar? Kalau prinsip anda bukan melihat kepada pakaian, bukan melihat kepada penampilan semata-mata, maka anda akan melihat kebenaran ada pada budak itu. Bukan melihat pada profesor matematik yang ada pangkat yang popular itu. Tak. Sebab prinsip anda is very clear. Sama juga. Sekarang coming back. Okay? Kepada statement saya sendiri. This is where I'm going to own my own statement. Okay? Have nothing to do dengan Caprice. Kenapa orang kata, Sunni bro sokong Cap lah ni? Saya sokong tak sokong, saya dah bagi tahu, saya sokong. Saya sokong di atas dasar apa? Dengar dulu. Saya hanya keluarkan statement setelah saya berhubung dengan Caprice.
Selepas saya nampak berita itu, saya berhubung dengan dia. Saya kata, apa? What's happened? Now, ada orang kata maksudnya Abilio salah lah. First and foremost, tuan-tuan dan puan-puan, anda tengok di dalam caption yang pertama yang sahabat Caprice kata dia nak buat pendedahan, dia tak sebut nama pun. Yang kenapa tuan-tuan dan puan-puan pergi letak nama orang? Saya tak faham yang itu. Okey? Baik. Orang kata ramai, memang ramai. Ramai asatiza kita. Ramai VVIP juga kontak saya. Kata, oh bro, kenapa bro sokong Caprice? Oh. Saya kata, kenapa? Ada yang bagi tahu, ada yang alasan dia kata, bro, dia tu rapper lah bro. Dia tu pakai cap lah bro, bukan pakai kopiah. Saya kopiah tak pakai, saya topi pun tak pakai. Adakah kealiman seseorang dilihat pada betapa besarnya kopiah, betapa besarnya serban dia? Tidak. Kebenaran itu dilihat bukan, kalaulah seorang itu pendosa tetapi dia mengungkapkan perkataan yang benar, maka dia benar. Saya hanya menyuarakan sokongan saya kepada Caprice. Okey? Saya hanya menyuarakan kesokongan saya kepada Caprice selepas saya berhubung dengan beliau dan beliau memberitahu kepada saya apa yang beliau tahu, okey, yang saya juga tahu. Yang dah lama ikut saya, kalau yang baru ikut saya tak akan dengar lah sebenarnya. Sebab apa? Yang baru ikut saya, dia tak tahu background saya, dia tak tahu sejarah. Kami berkonfrontasi dengan pengganas, kami berkonfrontasi dengan kongsi gelap, kami berkonfrontasi membantu mu'alaf ataupun orang yang born Muslim ataupun yang belum Muslim untuk berhadapan dengan alung dan sebagainya. Okey, mereka tak tahu, tak apa, fine. Saya hanya akan menyokong sesuatu yang saya ada bukti, yang saya berani. Kalau saya tak ada bukti, saya takkan. Dan apabila apa yang Caprice kongsi dengan saya, dan insyaAllah kalau perkara yang sama, ini saya bagi tahu, Caprice ada kat dalam sini, dan saya kata insyaAllah, jikalau perkara yang sama yang Caprice beritahu kepada saya adalah perkara yang sama dia akan dedahkan pada 21 Julai, maka sokongan saya sama. Dan saya memberikan komitmen kepada dia. Saya kata, brother, if you are wrong, dan Caprice ada di sini, dia anytime boleh bersuara kata menafikan. Saya kata, bro, if you do not stick with your principle, then I will not support you. But if you are on the true path, okay, I will support you. As simple as that. Dan saya kata, saya tak kira sesiapa. Ada perkara Caprice buat saya tak suka. Okay? Ada perkara Caprice buat saya tak setuju. Tapi itu bukan bermaksud saya mesti membenci dia. Saya bagi tahu terus terang. Minggu ini, saya juga buat live dengan siapa? Saya juga buat live dengan Puan Mona, betul? Saya bagi tahu kepada Puan Mona, saya disagree dengan Puan Mona dalam bab bila Puan Mona tampilkan isu poligami scam tahun lepas. Saya tak setuju penggunaan tu. Tetapi bila isu berkaitan dengan Bella, I am with you. Maka saya kata, we have to be professional. Apa yang kita boleh setuju, kita setuju. Apa yang tak setuju, kita tak setuju. Likewise. Dan saya kata, I stand by my point. Tuan-tuan dan puan-puan, saya stand by my point. Saya sokong kebenaran jikalau Caprice membawa kebenaran. Saya sokong Caprice jikalau Caprice tegur dengan prinsip kebenaran dia. Dengan apa yang dia kongsi dengan saya melalui perbualan kami. Jikalau apa yang dia cakap itu, okey? Sebab saya juga tahu apa yang berlaku. Ramai orang kata, tapi bro tak pergi tempat tu. No, not necessary kena ada kat sana. Ada banyak benda lagi saya tahu. Tapi perlukah saya bagi tahu? Not necessary. Ada orang kata, alah bro, kalau you tahu, tak bagi tahu lah. No. Ada benda, slowly kami expose LTTE, kami ada 20-30 series. Kami tak sekaligus pam kat situ. Tak boleh. Kita kena bagi masyarakat faham dulu apa yang berlaku. Okey, ini bukan isu pasal Abilio. Bukan. Kenapa nak cerita pasal Abilio seorang? Not necessary. Yang dah masuk Gaza pun ramai. Bukan. Anda yang fikir lebih-lebih. Saya nak kata, orang yang pergi hina Caprice dan sebagainya, support dia, alah, sebab saya nampak. Saya nak tegur. Ini saya direct tegur. Siapa yang tahu, saya direct tegur. Tuan-tuan dan puan-puan, yang menghina sesiapa selain Caprice. Okey? Selain daripada Caprice. Siapa yang hina orang lain? Alah, engkau tu siapa weh? Engkau pakai t-shirt lah weh. Engkau tu bukan siapa lah. Kau nak tegur ustaz? No. Tuan-tuan dan puan-puan, if you say that, saya minta maaf. Sekali lagi saya kata, you do not understand Islam. Wah, sombongnya mu'alaf ni. Cakap aku tak faham Islam. Weh bro, aku lain Islam. Sorry. Tuan-tuan dan puan-puan,
I say, you do not understand Islam. Why? Sebab saya bagi dalil. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, dia menetapkan mahar berapa? Maka seorang wanita, marhain, wanita yang tak tahu nama dia, depan khalayak ramai, dia pergi bagi tahu kepada Umar, "Ya Umar, engkau salah." Dia tegur. Tegur Umar. Lalu Umar kehebatan Umar mengakui kesilapan dia. Lalu dia kata, sesungguhnya Umar salah dan dia betul. Umar salah dan dia betul. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan menghina penampilan seseorang. Bukankah tadi Nabi SAW dah berkata, sahabat Nabi pun dah berkata, boleh jadi seseorang itu, dia melakukan amalan seperti ahli syurga, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka yang akhirnya dia mati lalu dia masuk neraka. Tetapi ada orang, dia melakukan amalan seperti ahli neraka, kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dia masuk syurga. You get the point? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran, saya nasihatkan, kalau anda tak setuju apa-apa pun, tunggu sehingga Caprice nak share. Saya ada kat Malaysia. Saya tak pergi mana-mana. Okay? Siapa yang kata nak boring mandi, silakan. Bismillah. Tak pernah suruh masuk pun. Kan? No problem. Ada orang kata ini berbalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi. Anda kata ini perbalahan. Saya tak setuju. Ini bukan perbalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda yang menyokong Pakatan Harapan, sebelum pilihan raya, Pakatan Harapan mengatakan akan expose tentang salah laku 1MDB, Najib Tun Razak. Sebelum mahkamah, sebelum Datuk Seri Najib Tun Razak disabitkan kesalahan pun, anda telah pun beranggapan dia salah. Betul? Bagi anda yang menyokong UMNO, BN dan sebagainya, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dituduh atas tuduhan liwat yang kedua sebelum dia masuk penjara, sebelum dia jadi ahli parlimen for Nixon. Anda yang penyokong Tegar waktu itu, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa pun, anda telah mengatakan dia bersalah. Kenapa waktu itu anda tidak menggunakan prinsip yang sama bila dalam bab politik, tapi bila dalam bab ini anda mengatakan berbala? Bukan berbala. This is not berbala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sepatutnya di Malaysia, kita suppose meraihkan, bahawa jika ada sesiapa yang nak tojol, nak keluarkan diri, mengatakan kebenaran, we supposed to support them. Just as simple as that. Okay? Ada orang kata ni contoh politik. Ya, sebab ramai orang yang cuba double standard dengan kata, alah bro, ini berbala. Habis tu, yang tu bukan berbala. Itu pun sesama Muslim juga. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Talbis Iblis, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan pergi beli. Dan saya sebenarnya, saya cakap terus terang, sesiapa yang tak nak follow saya, silakan. Saya okey je. Malam ni hilang 100,000, 200,000 pun saya okey. Saya okey je. So bagi saya, you have to ask yourself in the beginning, why do you follow me? You follow me, anda follow saya kerana saya bercakap apa yang anda suka dengar, ataupun anda follow saya kerana prinsip yang saya pegang. Dan jika anda follow saya kerana apa yang saya cakap itu apa yang anda suka dengar, maka trust me, you will drop out very fast. Sebab saya tak bercakap apa yang orang suka. Saya bercakap apa yang saya percaya adalah kebenaran dengan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nak unlike, nak unfollow, saya kata bismillah. Saya okey je. Saya tak perlukan media dan sebagainya. Apa yang saya buat, tepuk dada, tanya iman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya berani kata, ini saya lah. Tak mewakili Caprice, tak mewakili Abidu, tak mewakili sesiapa pun. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya kata, diri saya. I know what I'm talking about. And I will not have this life, saya tidak akan buat live ini tanpa saya ada bukti. Okay? Tanpa saya ada bukti. And if anything happen to me,
Okay? If anything happen to me, okay, saya cakap saja, if anything happen to me, no problem. All the evidence is scattered around. The moment I tak live, I tak update Facebook, I'm not contactable in 24 hours, okay, evidence akan keluar. Tapi, slowly but surely. Okay? Slowly but surely. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, okay, yang ada ikut live ni dan sebagainya, saya dah kata, this is short, okay, tapi nak tak nak pun dah hampir sejam bercakap. Saya bukan nak melayan orang yang nak promote saya dan sebagainya. I'm not politician. Saya bukan politician. I'm not a politician and I have no interest to become a politician. Orang kata masuk tak berminat, sorry. Saya pendakwa. Sebab bila saya pendakwa, saya bebas untuk membantu orang di luar kawasan. Kalau saya jadi adun, saya kena tumpukan hanya pada satu kawasan saya. Sebab saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan saya lebih bebas sebagai seorang pendakwa untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang memberikan manfaat kepada Islam dan kepada negara. Itu stand saya. Itu stand saya juga di MRM, di Multiracial Reverted Muslim, yang semua kaki tangan kami tahu. Okey? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya tak mau cakap panjang. Saya nak cuba tengok beberapa soalan. Ustaz nak review berapa ni, saya nak letak note kat kalender. Tak lama lagi mesti Cap buat lagu featuring Happy Liu. Okey? Itu adalah hak dia. Saya tak boleh nak halang. Okey? Laila Ain, kalau ada bukti review cepat, sementara nak menunggu sampai 21 hari. Sorry. Bukti yang saya ada, tak ada pada Caprice. Apa yang saya ada, okey, tak ada dekat Caprice. Tetapi apa yang Caprice bagi tahu saya, I'm aware. Dan saya menyokong dia atas dasar kebenaran yang dia bakal bongkar. Bukan kerana Caprice. Bukan kerana nama dia Caprice. Bukan kerana dia ada 1.7 million followers. Dan saya ada 300 lebih ribu, in which I don't care. Sebab bila saya start Instagram pun, bukan tujuan nak kumpul followers. Okay? So bagi saya, we have our plan, we know what to do, dan we don't like to be controlled by politicians. Okay? Ada masuk campur, we don't mind. Okay? We don't care. Dan kami tak akan layan. Saya cakap terus terang. Kerana ultimately, tuan-tuan dan puan-puan, anda yang sedang mencaci maki, ada kata tunjuk bukti, sabar. Sabar. Anda yang nak kata nak bongkar tapi tak ada bukti. Maksudnya, anda yang sembang tu, saya boleh katalah, anda yang kata nak bongkar tapi tak ada bukti tu, ini bermaksud you are very new to my Facebook. You are very new to my IG. Because you do not know who is MRM. You do not know what have we done. Okay? So maksudnya, you do not know pasal kami pun. So sebab tu saya takkan layan orang punya provokasi kata tak ada bukti. Well, dulu nak bongkar LTTE pun orang kata tak ada bukti. Dulu kami nak bongkar gerakan kristenisasi pun orang kata tak ada bukti. Sehingga kami bergaduh dengan politician pun. Kan, orang pun kata tak ada bukti. Tapi bila dah keluar bukti, siapa yang padam bukti? Bukan kami. Ingat, berani kerana benar, padam kerana salah. Mana-mana pihak yang bakal dinamakan, mana-mana pihak yang terasa diancam. Okey, saya sarankan. Okey, ada orang kata, alah, dia tak akan layan lah benda ni, tak payah nak buat kecoh, nak bantu orang. Tak payah tertengah COVID. No, if we are on the truth, kita tidak seharusnya menghalang keadilan. Keadilan harus senantiasa ditegakkan. Anytime, anywhere. Okay? Anytime, anywhere. Okay? Tunjuklah bukti, nampak sangat mau tunjuk menang. Kesian tak? Nak tunjuk bukti lah apalah. Nas, Ima, apa benda tu. Saya dah kata dekat IG saya. Siapa yang caci maki, siapa yang menuduh saya, siapa yang fitnah saya, dia akan menyesal di akhirat lah. Sebab dia tak tahu apa yang kami tahu. Siapa yang kata boring, bismillah. Silakan. Jangan follow. Tak ada orang paksa pun kan? Tak ada orang paksa pun. Anda nak teruskan dengan ketaksupan, silakan. Okay?
Tetapi yang pastinya ketaksupan anda itu akan membawa kepada penyesalan. Okey? Anda itu akan membawa kepada penyesalan. Baik tuan-tuan dan puan, saya dah share prinsip kita dalam beragama, berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, bukan pada individu, bukan pada Caprice, bukan pada Abid Liu, bukan pada Najib Razak, bukan pada Anwar Ibrahim, bukan pada mana-mana individu, tetapi yang kita pegang adalah prinsip kebenaran. Jikalau kebenaran itu disampaikan oleh sesiapa pun, saranan saya, peganglah, ikutlah. Walaupun ianya sesuatu yang pahit untuk ditelan. Walaupun ianya berkaitan dengan idola kita, pujaan kita, parti pujaan kita, organisasi sokongan kita. Right is right, wrong is wrong. Dan tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan, dengan minta tuan-tuan dan puan untuk baca ayat surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 135. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlaku adil. Ya, berlaku adil walaupun terhadap diri kita sendiri. Dan saya kata, siapa yang fitnah saya takkan sama fitnah anda, because I don't have time for you. Okay, I don't have time for you. But for sure, anda akan menyesal, and one day, mark my words. Hari ini 16 Julai. Okay, dah masuk 17 sebab dah lepas maghrib. One day, one fine day, yang fitnah saya, yang caci maki saya, one fine day, jikalau you don't do that, anda akan menyesal di akhirat. Iaitu, anda akan datang kembali kepada saya, akan hantar PM kepada saya, dan minta maaf kepada saya. Dan tanpa anda minta maaf, anda akan menyesal di akhirat. Kerana saya tahu apa yang saya tahu, saya ada bukti yang saya akan kongsikan, ikut kesesuaian masa saya, dengan perancangan saya, bukan ikut tuntutan anda, bukan ikut kerana cacian anda. Okey, dan saya berpegang teguh kepada prinsip kebenaran. Jikalau suatu hari Caprice salah, saya juga tetap akan tegur dia. And that is my stand. Dan jikalau saya salah, semua orang pun boleh tegur saya. And that is my stand. Okey? Jadi terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. Okey, Caprice, please take care. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Dan moga-moga semua kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikiran secara waras, tidak emosional, tidak taksub, pegang pada prinsip Islam, ikut kebenaran walaupun pahit, walaupun bertentangan dengan idola kita, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, dengan kehendak kita, tetapi kebenaran lebih kita cintai daripada mana-mana individu. Jikalau Nabi SAW lebih mencintai kebenaran, lalu baginda berdakwah sehingga diseksa dan ditentang, kita yang kata kononnya cinta Nabi tapi tak nak ikut, no. Ingat nasihat, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan nasihat Abu Zar, nasihat daripada Nabi SAW kepada Abu Zar, nasihat ke-5, ke-6 dan ke-7, iaitu sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Ke-6, iaitu bersabarlah terhadap celaan orang terhadap kamu ketika kamu berdakwah di jalan Allah. Dan yang ke-7, Nabi SAW memberitahu kepada Abu Zar, iaitu senantiasa ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang nak unfollow saya kerana tak suka apa pendirian saya, kerana pendirian saya yang tegas, lalu nak kata saya ni batu api dan sebagainya, without saying bismillah, sila unfollow. I'm okay. Saya tak kisah. Silakan unfollow. Right now. Do it right now. Sebab ini jelas anda menyokong saya kerana saya cakap apa yang anda suka, bukan kerana prinsip kebenaran yang saya pegang. Jikalau anda pegang prinsip kebenaran, anda akan sokong siapa-siapa pun, walaupun dia adalah musuh yang anda tak suka, hanya kerana dia bercakap benda yang benar. Hanya kerana dia bercakap benda yang benar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata, sesiapa yang berpegang kepada sunnahku, dan antara sunnah Nabi adalah berpegang kepada kebenaran, bercakap perkara yang benar walaupun pahit, Nabi kata dia akan seperti menggenggam bara api. Dia akan seperti menggenggam bara api. Dilepas, dia lepaskan syurga. Dipegang, dia sakit.
tapi dia akan masuk jannah. Jadi insya-Allah moga-moga kita semua dikurniakan kekuatan untuk pegang pada prinsip kebenaran walaupun terhadap diri kita. Kalau kita salah kita mengaku, kalau idola kita salah kita mengaku, kalau kawan kita salah kita pun tegur, kita betulkan. Okey? Pegang prinsip Islam, pegang prinsip kebenaran, insya-Allah kita tak akan sesat selama-lamanya. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Siapa yang pegang, siapa yang ikut Allah dengan Rasul, berkata perkataan yang benar, maka mereka akan memperoleh kemenangan yang besar, iaitu masuk jannah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.